Jadi mereka kata ustaz tahu tak? Boleh claim. Boleh claim lah YouTube. apalah. Saya tak tahu. Oh ingat ustaz tahu. Tak tahu. Banyak duit pun dapat. Jadinya Banyak. jadinya saya buat video ni dengan niat untuk nak sebarkan sunnah, nak beritahu keajaiban sunnah ni daripada tahun 2011 lagi. Oh. Jadi setelah bubur lepas pada tu 2017 baru pelanggan tolong buat. Dah buat, saya tak tahu nak ambil duit. Nak tahu nak ambil duit. Jadi burn gitulah. Sayang. Tak apa Ada lah. lagi kot, dia kumulatif kan? Boleh kot. Tak tahu. Ada. Dia, Tak tahu saya. Dia US dollar tau, buat mahal. Ya. Jadi yang sahabat tadi ni, pelanggan tadi ni dia mai, dia kata saya tahu ni ustaz tak tahu ni. Memang saya tak tahu. Yalah. Jadi dia pun print. Print kena, oi, Banyak. ada duit rupanya. RM100,000 tu dapat. Tak ada. Ya Ustaz, betul. Tak ada. Adalah sekupang dua. Rezeki Ustaz pun. Itulah. Lepas tu orang bagi. dah, saya pun tak jangka. Yalah. Jadi tiba-tiba pergi ke bank, nama tu tak boleh ni, tu ya pun dia balik. Tak apalah, biar dia tolong Ustaz. Itulah tu kata. Rezeki tu Ustaz. Itulah kata mai lah. Jadi international kan? International. US dollar masuk. Ada yang Pandai tu. Dah pasal saya duk tengok tu tok. Kami duk tengok je, bukan duk buat. Oh, ingatkan. Kami tak buat. Tengok orang ni macam. Tok ada satu Hindu tu, dia buat masak-masak. Oh ya. Sekejap dia dapat 700 orang, 700 subscriber. Iya. Dia dapat berapa ratus Itu sebulan? apa ni? 100 lebih sebulan dapat. Saya tak tahu subscribe tu saya tak tahu. Semua Orang orang follow. Ni dia Oh, kata ya. ini. Tidak. Oh. Itulah. Ih, Kami kami tak subscribe. Saya dapat. Terima kasihlah. Daripada sekali subscribe, Ah. dia duk main ustaz tu. Saya buka je malu 45. Baru ni ada tengok tak yang hak nak cerai tu? Hak nak cerai, hak tak mau sentuh dah, tak boleh sentuh apa semua. Anak 4 ada tengok tak? Yang Tak perasan. yang menangis di depan saya dengan saya. Ada yang Ada. Oh, kita apa sebab juga. ada. Sebab saya nampak mata anak tu 4 orang. Yalah. Bawa kesian dengan anak-anak dah cerai Itu ni. baru tu. Baru. Ah. Baru minggu lepas, 2 minggu lepas itu. Kemarin pula gaduh anak ialah bukan gaduh lah, tapi tak tenang lah. Anak perempuan dah kahwin. Bila anak perempuan dah kahwin, mak duk kat mak saya, kita tahu semua sayang anak. Yalah. Tapi bila anak dah kahwin ni, kita kena belajar redha lah. Dia dah kahwin, ada suami. Kita tak boleh nak ni. Tak boleh ustaz, saya beranakkan dia, saya besarkan dia. Dah kahwin dia nak ambil macam tu senang-senang tu. Dia nak kontrol. Jadi kita faham. Yalah. Semua mak sayang anak, tapi agama ajak macam tu. Jadi anak jadi confused, main teriak sini. Main dengan mak. Nak pindah, mak tak bagi. Nak duduk sekali dengan mak. Anak dia perempuan. Anak perempuan. Kita faham, Yalah. semua sayang anak kan. Tapi lepas tu pula nak duk nampak menantu tu tak bagus. Jadi saya kata cik, saya takut anak dia terlalu stres, takut jadi hilang akal ke. Sebab main duk teriak sini sebab salah. Mak pun saya nak kena jaga, suami pun saya nak jaga. Jadi Allah, kesian dengan kita faham semua sayang anak, semua sayang anak. Tapi bila sebab menantu tu pun anak kita dah. Yalah. Dah tak batas semayang kan anak kita kan. Yalah. Jadi kita kena raih lah, mereka pun nak mula hidup kan. Yalah. Itulah. Semua faham semua sayang anak no. Betul. Saya tengok tu ustaz cakap membership tu tunggu lepas raya 2 minggu lepas. Ya. Tapi saya tengok dah start ni sekarang datang. Ya tuan, cerita dia. Waktu nak mai pagi tu, dengar dalam berita Datuk Isham kata syabas rakyat Malaysia. Tahniah sebab bagi kerjasama. Kita COVID ni dah boleh kawal, tak ada kes baru, ada 1-2 kes saja yang dalam perawatan. Saya pun main-main mesyuarat lah macam mana cik, adik-adik ni kata macam mana cik, kesian orang nak main pekerja ni. Kami pun takut kata abang pun takut juga. Tapi kesian, mereka main jauh-jauh, berajat sangat. Lepas pada tu, kita start lah kata. Kita start cek, baru start seminggu lebih. Baru start.
Lepas Datuk Isyam cakap pagi tu, malam tu naik 10 tu. Lepas kami start check hari tu. Oh. Naik 10. Risau. Lepas tu malam kemarin katanya kalau naik lagi tutup balik. Hai. Saya minta maaf tuan. Tak Kita apa. hormat semua. Iyalah. Tapi Orang orang belajar. orang kata ustaz kerja mai ustaz kata lepas 2 minggu. Ha. Lama tengok dalam YouTube, ni lah ada orang dah ni. Jom kita pergi. Alhamdulillah tengok mai tak ada orang kan. Lega. Saya tu buat andaian bila raya haji ni bulan puasa tak balik-balik. Raya puasa tak balik, raya haji akan ramai. Ramai. Betul. Ni bergerak ni. Jadi saya tu fikir lepas 2 minggu kalau okey. Kalau tak okey tu tapi dia duk buat andaian sendiri gitulah. Allah Tuhan minta maaf lah susah payah. Ya. Alhamdulillah hari ni mai tak ada orang. Alhamdulillah. Kemarin sampai maghrib. Mai dulu. Mai penuh. Ramai. Oh, kita Ada orang tak mai semalam. Banyak mai. Itu pun ramai dah yang mai minta maaf lah tak dan lah. Yang mai lepas Zuhur tu memang minta maaf lah tak dan. Alhamdulillah. Itu pun hak pagi mai tu lepas ni lah sampai ngam-ngam saya keluar tu terus pergi masjid maghrib. Maghrib. Alhamdulillah. Kebetulan ramai yang bawa hantu mai. Oh wah, lagi lama lah. Lama lah nak upai. Jadi ada yang bawa anak laki mai duk isap dadahnya. Jadi nak kena pujuk anak laki dengan nak layan mak menangis lagi tak sangka anak saya anak baik Ustaz. Anak baik tengok mak tu teriak nak kena pujuk lagi, nak kena seimbangkan. Nak bagi depa semangat azam baru duk tinggal. Payah. Payah. Kakak kita mampu bagi. Orang mai tu pun satu nikmat, orang mai pun satu anugerah dekat kita. Kita rasa kalau kita tak rai tetamu kita, pelanggan kita rasa tak patut. Sebab susah payah dia mai. Tempat lain banyak lagi. Tapi dia main dengan kita. Kan macam mana tuan? Semua Kedah ni atau? Orang luar. Orang luar. Johor, Kuantan, Terengganu. Itulah. Ni pun ni pun orang jauh. Jauh. Allah Akbar. Baik. Jadi naik merah dah. Pasal apa ni? Tak apalah tuan. Maklumlah suasana PKP ni makan lalu. Tengok kat perut tu ni. Makan. Macam apa tu? Yalah tu lah suasana PKP kan seronok duduk di rumah. Jadi bila makan tidur ni dia lalu sikit. Dia masuklah asid sikit. Oh tu asid lah tu. Asid sikit ya. Nanti sebelum balik tuan. Nak tidur ngantuk apa? Lepas Zuhur ke nak tidur? Nak tidur tu saya rasa makan banyak je. Ya. Pasal kalau tengok tenaga okey, pankreas okey. Makan je lah. Adik layan elok. Lepas tu bila makan banyak, apa berlaku? Buah pinggang lah. Dia masuklah sikit. Tapi dulu buah pinggang. Dulu okey. Okey. Dulu memang mula-mula memang ada masalah. Mula-mula ya. Ada masalah lah dulu. Betul jadi okey kan? Lepas tu okey. Lepas tu dia waktu bulan 2 tu masuk balik sikit. Ya. Hak ni bulan 2 hari tu 30 dia cuci normal. Tak sebelah kiri. Maknanya dah turun dah. Sebelah kanan. Hak ni okey. Sebagai okey. Jangan sebelah kanan ni je. Sikit je. Tapi kalau buah pinggang dia sangkut dengan limpa kan? Perlu apa? Buah pinggang Dia semua sekali dia sangkut lah dengan punyi kencing apa semua dia sangkut sekali. Dia pakai kait. Okey. Dia kait. Pemakanan, makan kita, ayam kita, semua lalu pun. Kalau kencing malam-malam serak kencing tu macam mana cerita? Tu dua benda. Ya. Dua benda iaitu limpa dengan pankreas biasanya. Dah okey kan? Limpa dengan prostat, Limpa dengan pankreas dengan prostat. Tapi ni dah okey dah. Tuan jangan lupa sejarah. Dulu tuan ada kecil manis ni. Ya. Kan? Jadi bila makan banyak tu gula memang tak kontrol lah. Makan nasi banyak, duduk sekejap kuih sampai, duduk sekejap roti canai contoh.
Jadi, tapi walau macam mana pun, tuan punya pankreas okey. Oh. Tu saya kata mungkin sebab makan banyak lalu. Jadi, Kalau gula tu gula yang ustaznya pagi dengan malam lah. Ya, ya. Kalau lepas tu ingatkan untuk buat teh kopi ke saya beli lain punya madu. Yes, betul. Yang itu original ke tidak? Yang Kena RM3 buat ada. aku kena buat makmal. Minta maaf tuan. Oh. Kena pastikan makmal. Bukanlah dia betul original, kita tak Saya tahu. tak tahu. Pasal nak ganti dengan gula. Ya, faham. Ha. Bab madu ni satu dunia ni banyak madu sintetik. Oh. Tipu lah. Sintetik ni Tapi dia semua tulis pure lah. Pure. Ya, tapi yang jelasnya kena tanya ada sijil makmal tak? Dah bawa ke makmal tak? Dekat tampal boleh tampal. Takkan pio jual murah lah Ustaz. RM30. Minta maaf. Betul Ustaz. Sebab madu tualang ni sekilo dekat 300, Ha, 260 sekilo. Kalau betulnya. kalau besar kita kata 250 kilo, 250 gram ke ataupun setengah 500 gram. Kalau besar kan lebih kurang biasa macam tu. Takkan RM30. Saya minta maaf banyak. Saya hormat semua. Saya nak tanya tuan, nak tanya tuan. Tuan mai rumah saya. Ya. Mai rumah saya, saya kata tuan mai sini tuan, kita masuk ladang saya. Maka tuan pun masuk ladang saya. Banyak berbaris saja sarang lebah ni. Berbaris atas ada kotak tu kan. Yes. Baris dengan bawah pokok tu banyak. Mai tuan nak makan madu asli. Mai. Saya pun pergi halau lebah tu, tepi cek. Angkat lebah tu, cucuk sini tuan pun makan. Madu tu asli ke tak asli? Kalau tengok pada bang asli lah kot. Asli kan? Dah ambil daripada sarang dulu. Ambil daripada sarang. Di situ tuan kena tengok dua keadaan. Keadaan pertama, apakah tuan nampak ada longgokan lebah duk makan di bawah pokok? Di kawasan tepi pagar ke mana-mana. Ataupun lebah tu dia duduk atas pokok aja. Duduk atas pokok aja, duduk makan daun pokok aja, ataupun tak nampak longgokan lebah duk makan benda. Kalau longgokan atas tanah tu ataupun dalam bekat, itu madu sintetik. Madu yang dibagi makan. Lebah yang dibagi makan. Tu yang duduk dalam tu. Dia duk urung makan kan. Sintetik maknanya gula lah. Dia campur lah. Campur gula lah. Masuk akal juga. Ya, kalau lebah tu lebah liar tak ada nampak pun dia bagi makan. Tak apa. Betul. Itu madu asli. Cumanya kualiti dia pula. Sebab tu saya guna madu Yaman sebab FAO, Persatuan Pemakanan Sedunia mengatakan mengiktiraf madu Yaman madu terbaik di dunia. Itu food lah. Food Agriculture Organization. Jadi kita Ustaz dah hantar pergi makmal lah. saya ada makmal, memang saya ada sijil makmal. Daripada Yaman pun ada. Ada tengok tu di video. Itu saya buat sikit je. Dia ada banyak lagi. Saya dapat anugerah lagi daripada Yaman. Ada ni dalam ni. Ada surat ni anugerah daripada Yaman. Dua order tu kan. Jadi itulah alhamdulillah. Jadi benda ni payah sangat sebenarnya. Saya pun setakat mampu saya pastikan daripada Yaman. Kita tanya mereka asli tak asli. Mereka kata asli. Dah bawa ada makmal. Mai sini saya bawa ke makmal. Mereka kata asli lah. Selebih pada tu, kalau mereka nak tipu saya, itu urusan mereka dengan Allah. Saya tak mampu tiap-tiap bulan nak bawa. Sebab sekali bawa 600. Sekali bawa sampel tu untuk piawaian antarabangsa. Piawaian Malaysia 150 je. Tapi asalnya piawaian antarabangsa. Saya tanya tu kenapa dulu saya ada bawa mak saya sini. Ada sekali tu mak saya datang sini. Ya. Ini kakak saya. Ya. Kami duk order lah. Ya. Kan saya pergi ke rumah mak, kakak kata tak payah pakai dah ustaz ni madu mana-mana pun sama. Ya. Jadi dia dah beli yang lain. Jadi Tak apa. Tak apa ya. Tak apa saya. Sebab saya ikhlas beritahu, saya selalu cakap saya nak bagi tahu Allah Taala janji madu lebah penawar untuk manusia. Belilah di mana-mana. Tapi sama ada pure tidak itu ya. Itu Dalam bab tu
tanggung sendiri. Betul. Saya nak beritahu Allah Ta'ala janji madu lebah penawar aja untuk manusia. Sebab tu saya tulis nombor ni nak bagi orang tanya. Jadi saya tidak kata mai beli dengan saya lah. Hak lain tak betul itu. Saya tak kata. Saya kata carilah madu asli. Betul. Cumanya dari segi kita orang beriman, kita kena jaga iman sebab ini janji Allah. Ya. Kita kena berlapik. Sebab tu saya kata beringat jangan makan madu sintetik. Beringat jangan makan madu tiruan. Madu tiruan dia tidak ada janji Allah. Madu sintetik dia tidak ada janji Allah. Janji Allah madu asli yang lebah liar. Yang lebah pergi cari nektar, yang cari daripada pokok-pokok. Dia kalau ikut sejarah, kalau ikut cerita dia, lebah ni dia dapat wahyu direct tanpa Jibril daripada Allah. Sebab tu penyakit ni dah akan main sampai kiamat satu. Bukan sekarang ni. Apa hal ni sekarang ni banyak sangat sihir-sihir ni. Dah, memang daripada dulu sampai hari kiamat. Sihir menyihir jahat, perangai jahat ni. Tapi dalam madu tu ada janji Allah. Untuk nak selesaikan masalah-masalah yang mendatang. Kita yakin itu. Jadi belilah di mana-mana pun. Cumanya gitulah. Betul. Jadi tak apa tuan, tak apa. Cumanya kalau kata apa hal aku kena kecil manis ni? Jangan salahkan saya tuan. Orang yang makan madu tu dia kena tanya penjual tu lah. Pasal apa saya kena kecil manis? Dulu saya tak ada kecil manis. Contoh. Betul. Jadi sebab tu kalau kan banyak yang komplain yang hentam saya dalam YouTube tu. Tapi sebenarnya dalam 8 juta orang yang tengok video saya ni 4 orang je. Hak kacau saya 2 orang. Hak kacau saya anggap depa nakal-nakal je lah. Senang. Budak-budak nakal. Cumanya ada satu orang doktor tu. Rupanya dia bukan doktor medical doktor, dia doktor falsafah. Orang cerdik lah. Doktor tu dia duk hentam kita dan dia bagi tahu dia pun penjual madu dan dia tulis nombor telefon dia. Saya rasa itu tak berapa cerdik walaupun dia ada PhD. Pasal Islam ajak dia sebab dia orang Islam. Islam ajak kita nak menjaga, kita jangan menjatuhkan orang. Tak betul. Kan macam mana kan? Betul lah. Berdosa. Jadi tak berkat rezeki kita duk nega, duk jatuhkan saudara kita hak lain, jangan. Tak betul macam tu, tak betul. Jadi kita belajarlah menega, kita belajarlah yakin yang bagi rezeki saya Allah. Kita tak perlu nak jatuhkan siapa-siapa. Tapi walau macam mana pun saya maafkan ya. Itu urusan dia dengan Allah. Kau macam mana tuan? Sebab kalau kita duk fikir satu orang dengan 8 juta orang ni, rugilah kita. Kan macam mana tuan? Ramai lagi orang yang nak sembang dengan kita. Dia ikut bukan akal kot, dia tengok. Dia kata sana padang pasir. Mana ada apa mana ada. Mana nak cari mana madu banyak-banyak. Duduk kan. Dalam macam dah lebah nak duduk padang pasir. Padang pasir. Baru bukan akal dia lah. Di sini lebah banyak. Saya tak nampak apa sama lebah. Hutan banyak tapi saya tak nampak apa sama juga. Bila Allah janji madu lebah penawar untuk manusia, maka saya meyakini madu lebah akan ada sampai hari kiamat. Sebab maha kayanya Allah. Macam mana dah? Saya faham macam itulah. Betul. Sebab dia dah janji. Dalam Al-Quran ada. Contoh, tuan anak tuan Dia 2 ayat je, 8 9. dia satu surah. Satu surah tu dia cerita tentang lebah ni. Cumanya dalam surah ni ada janji dia. Jadinya tuan ada anak nak ambil apa ni UPSR kat darjah 6 tu kan. Kan budak-budak. Okey, kalau abang boleh sekolah 5A lah. Baba beli basikal baru. Bila tuan janji tu, tuan yakin tak dalam poket tuan ada duit? Mesti tuan yakin dalam poket saya ada duit untuk beli gerek untuk budak ni. Tu sebab tu tuan janji. Macam mana tuan? Kalau tidak tuan takkan janji. Betul.
kita nak makan pun tak cukup, gerek tu 200 lebih 300. Mesti Tuan tak janjinya. Tapi oleh kerana Tuan yakin insya-Allah Tuan ada rezeki setakat ni boleh provide untuk nak bagi hadiah, nak bagi semangat supaya dia mengaji, tak duk main telefon marah sangat kan tolong kan. Jadi nak bagi rangsangan kepada anak kita. Okey, kalau abang dapat skor 5A, Baba akan bagi basikal baru. Apa mana tu superbike apa bukan. Inilah budak-budak punya tayar besar-besar tu kan. Saya rasa budak tu akan seronok. Bersama dengan Allah. Dia janji madu lepas penawar untuk manusia. Saya yakin madu takkan habis dan ada cara Allah nak bagi. Betul? Yalah. Jadi ada perkara ni tak apalah Tuan yang jati, biarlah mereka makan. Nak kak ke mak ke. Saya faham. Madu ni memang agak mahal. Saya faham. Sebab tu saya kata siapa datang nak beli pun tak apa, tak beli pun tak apa. Sebab saya tak ada janji apa-apa pun. Saya hanya tolong doa. Gitu. Makan mana-mana tak apa. Cumanya saya cek, saya nak tahu sebelum dan selepas. Dan saya minta maaf, saya setakat lah ni saya meyakini mantu yang dihantar ni tak nak masalah. Sebab tu saya berani buka kedai macam ni. Saya berani duduk di sini. Siapa-siapa boleh jumpa saya. Siapa-siapa boleh mai. Saya tak. InsyaAllah saya bersedia jumpa dengan siapa-siapa pun. Bahawa kalau saya kalau tak puas hati, mai kita bincang sini. Boleh cari saya. Saya tak akan lari insya-Allah. Setakat ni lah. Orang ada video Ustaz lori sampai satu truk. Memang macam tu lah selalunya. Jadinya cumanya saya nak tunjuk sebab saya pun kadang-kadang macam dengan serabut jugalah. Yalah, takut kawan kata apa pun. Sekarang dia duk kasar banyak dah, jadi saya pun bubuh lah sikit. Yalah, tu je. Perjalanannya, nak cakap ni ada sobatnya. Betul. Nak ceritanya. Madu ni buat sendiri ikut, jangan. Model besar tu nak buat main tu. Jadi alhamdulillah Tuan Jadinya keadaan Tuan sebenarnya sekarang ni macam mana? Saya dah makan dah setahun. Lama dah. Tapi kadang-kadang bila habis tu seminggu tak 2 minggu tak makan lah. Tak apa. Tak apa. Tunggu order lain. Kadang-kadang nak save lah, pagi makan malam tak makan. Tak apa dah. Tunggu lah Iyalah sebab ni dah right semua dah. Dia mula-mula aja. Sebulan 2 bulan pertama. Saya ada angin apa semua. Angin dah alhamdulillah okey dah. Alhamdulillah. Lepas tu dulu kencing berbau. Berbuih betul dah okey. Tu. Dah okey. Kan saya kata dulu buah pinggang belah kiri tu 70 tu. Cumanya masih kencing malam tu. Kerap. Maknanya kadang-kadang tu 2 jam sekali bangun. Ada masa tu tak bangun pun dah macam tu sekarang. Kan je. Lepas tu bila rasa nak kencing tu, kadang kencing okey, tapi bila nak pergi tanda, terus nak keluar tanda. Pasal bawa kereta okey lah. Dah sampai ke tanda tu. Macam nak kencing masuk keluar. Itu cerita dia. Yang sekarang dah. Ya. Lepas tu darah tinggi masih lagi. Darah tinggi tu saya terpaksa makan sekarang 4-5 hari sekali. Dulu sedang. Okey tu alhamdulillah. Kadang-kadang sampai 10 hari. Alhamdulillah. Yes, bila perlu kita ambil. Kita hormat semua, kita hormat. Tapi saya nak lepas kan saya pun tak orang ni tengok saya breeding dia. Bukan lepas saya pening. Belum. Betul tu. Ni tengok tu 35 ni. Sarang yang selalu darah ni. Dia tidak normal. Dah dulu dah normal. Kadang-kadang okey, tapi kalau tengok reading dah 150 bawah. Pasal takut. Ya. Jadi makan tu pasal takut, bukan makan pening tak ada. Kalau tak tengok steady kita pun. Alhamdulillah. Tapi bila meletet risau itu je. Ya. Alhamdulillah. Lepas tu malam-malam kalau okey lah bila terbangun malam macam ada rasa pening sikit. Nak tidur payah sikit. Katalah pukul 2, 3. Baik. Nak tidur balik. Itu masalah. Kalau tidak mengguriskan hati lah. Ada beberapa soalan nak tanya. Tuan tidak pakai aircon kah? Tak, kadang-kadang kalau hangat sangat buka set. Ada aircon. Sekarang lepas tu terjaga malam
Betul. Sebab masalah kita sekarang ni dah jadi tabiat. Bila tidur pasang aircon kuat-kuat. Lepas tu sebab nak kencing. Satu. Yang kedua, dah sejuk, cari kain selimut tebal pula. Pasang aircon kuat-kuat. Jadi tabiat orang kita learning. Yalah, betul. Sebenarnya aircon ni dia tak bagus. Tak elok. Tak elok sangat sebenarnya. Dia buka sikit, buka kipas bagi pusing. Betul. Kita nak cerita pasal tajuk kencing malam ni. Satu. Saya pun pelik lah. Pasal apa? Pasal apa buka aircon sujuk-sujuk sangat? Lepas tu ambil kain selimut tebal-tebal pula. Kan pelik. Menyeksa dia pun. Siapa nak tidur Dia kejap-kejap? bukan gangguan tu Ustaz. Tak mahu cakap lah. Ganggu apa? Gangguan jin ke apa. Dah. Nak aircon kuat sangat. Oh, dia main apa? Pasal saya selalu pergi rumah mak saya. Mak saya pun biasalah mengacau, tanya ni apa, ada nampak ni. Tu bak lain. Ustaz Tu kata, dia tua dah. Ustaz kan suruh saya baca, saya baca lah. Kadang balik-balik pening. Tu bak lain tuan. Kita cerita tadi bak lain. Macam shock. Hari tu bawa dia main jumpa ustaz ni. Dalam sebelum main jumpa Ah, ustaz, mak. dia dalam kereta dia tu tahu mengacau tak ada Mak saya. kereta ni kat mana apa macam merampung tu. Elok sampai ke ustaz, elok dia sandang ustaz, elok senyap. Betul lah. Senyap lepas Itu pasal Ustaz beritahu saya, tak ada apa, mak ni bawa balik. Dia tak masuk lah tu. Ah. Benda tu ada. Dia keluar-keluar lepas tu tu. keluar dia dalam kereta dia tu balik. Bermakna benda tu tak masuk, Mai. Jadi hak tajuk tadi, aircon tadi, sat dulu. Ni tajuk lain ni. tajuk. Ni tajuk lain ni. Jadi, saya pun bab kecil malam ni, kena tengok bab tu dulu. Okey. Mungkin aircon kuat sangat ke? Satu. Yang kedua, saya sarankan di malam nak tidur tu minum air sikit je. Tak payah minum air banyak-banyak. Saya satu gelas. Satu gelas. Nak minum makan madu. Madu lagi. Madu ustaz, kami minum Madu bancuh satu gelas lain. satu Kalau gelas. air pun satu Satu gelas. gelas. Kan banyak tu. Lepas tu bila kecing malam, duk kata kecing manis aku tinggi. Betul. Padahal minum air banyak. Dia malam tak bagus minum air banyak sebab organ kita nak rehat. Jantung nak rehat. Jadi tu yang orang kata. Minum madu saja dah lah. Minum madu, air madu tu Sikit sikit. Tak payah minum air kosong dah lah. Setiap hari tu. Pagi tu pun minum air banyak. Malam tu yang orang kata bau-bau masuk air apa semua tu. Oh itu. Pertamanya bila kita tidur tak pakai baju. Bau-bau kita bengkak, besar, bengkak dan buat. Bila malam tu kita minum air lagi. Dia tak ada nak proses. Kita pula tidur, dia tak aktif dah. Kadang saya minum 2 gelas lagi. Pasal Ustaz satu gelas, kata Ustaz Iqbal kan. Lepas tu ada Ustaz lain yang baca kitab, dia kata baca ayat untuk hilang darah tinggi dan sebagainya. Satu lagi. Banyak. Kan dia ada bagi. Banyak tuan. Banyak. Lagi banyak kitab, lagi banyak ada cerita. Lepas tu saya buat kencing. Ha. Padahal pankreas pun elok dah sebenarnya. Oh, itulah puncanya. Tu yang saya duk tanya tu, minta maaf tu. Ah. Pankreas dah normal dah. Okey, Nak okey, dibandingkan okey. dengan dulu. Okey. Jadi Faham. prostat pun dah elok dah. Oh. Jadi tu yang tanya tu, rupanya duk minum air banyak. Malam tak salah no. Minum sikit. Minum untuk makan madu tu cukup lah. Okey. Tuan baca sekali dalam madu tu. Ayat-ayat lain pun ayat Quran kan. Baca sekali. Satu ustaz satu gelas, satu ustaz satu gelas. Ha. Jenuh mau 3 gelas 4 gelas. Ustaz Ismail kampus punya yang ada. Ya. Oh, alhamdulillah. Bagi semua bagi. Ada. Oh, malam tak usah kurang kena kurang. Bila banyak kaedah tu, dia banyak semua nak pakai. Siang lah kena minum ayam-ayam. Pagi tu. Sebab Pagi, kita nak aktif lah. Kita mula nak guna tenaga okey. dan sebagainya. Faham. Salam. Silap kat situ. Okey, itu satu okey, bab bab dah tu. selesai. Bab mak tadi, kalau macam tu keadaan, saya minta maaf sekali lagi, jangan takut luka hati. Saya rasa ada masalah. Sebab tu dia tak mau makan madu saya. Sebab tu dia cari madu lain. Saya minta maaf tu. Tapi kalau macam tu lah keadaan, biasanya ada masalah. Tapi yang tak nak makan tu kok yang tak mau bagi. Mak tu kalau kita bagi tu Dia nak. dia makan lah juga. Dia Tapi bising-bising dia sebenarnya. dia bising-bising juga tapi Apa dia ni pedas, makan. tapi dia makan Apa juga. ni pai. Oh, alhamdulillah. Dia Tapi mak. kakak saya kata, jangan bagi dah ni.
Itu yang abang kata kok yang kena Jadi kau ni yang kena ni. Kak kena makan. Dia kata buka kok mana? dia kok Mana? dia. Madu ada kan tak ada. Mana madu? Ya tak payah pakai lah, kita beli lagi. Saya takut kak tu ada masalah Atuk juga. dah. Biasanya macam tu. Sebab hari Khamis kemarin ni saya Allah malu sungguh saya. Segan sungguh saya pengorbanan tu daripada Kelang. Daripada mesyuarat Sumisri ni. Duk berubat merata dah ni. Habis ribu-ribu dah. Oh, habis ribu-ribu, puluh-puluh ribu dah habis. Jadi mesyuarat cari masa nak main sini. Okey. Bangun pagi, esok nak main tu cek kereta ni. Cek kereta, start minyak, nu tayar semua siap kereta. Okey, pagi esok kita nak pergi jumpa Ustaz Syukri. Bangun pagi start tak hidup tuan. Oh. Nah, Oh, start tak hidup. Panggil pomen main pun tak boleh hidup. Terpaksa pinjam kereta sepupu. Ambil kereta sepupu main. Main sampai malam. Tidur kat Sungai Petani. Dah tidur kat Sungai Petani, bangun pagi start tak hidup. Tak boleh pula. Tak boleh pula dah. Cek, bateri kena curi. Wah, akbar. Dia boleh buat lagu tu no. Jadi bateri hilang. Hilang tu tak tahu siapa ambil lah. Tapi hilang lah. Buat report satu kerja report polis bagi bateri baru. Start kereta hidup. Sampai dekat tol, lepas tol mati depan tol pula. Kenapa minta tolong orang lain pula? Susahnya. Payahnya nak sampai. sampai lagi. Akhir sekali sampai. Sampai saya tak ada hari tu. Allah. Saya bawa anak pergi sambung mengaji, daftar universiti. Kalau saya bagi tahu dah, hari ni memang tak main kedai. Jadi Hari kita main je lah kot. Khamis. Pun ada main. dah. Ustaz tak ada. Tak pergi sentuk. Ustaz pergi Sintok. Ya juga. Sebab anak saya ni dia mengaji Mesir, syariah. Inilah peluang saya, anak perempuan. Saya bukan tak suka pergi mengaji, tapi pasal dia perempuan. Dia nak pergi juga, ambil lah. Tapi perut Allah sudah hatinya. Bila ni ada isu COVID ni, peluang saya. Jadi alhamdulillah, pujuk-pujuk dia pun tak pergi. Bila tak pergi, nak pergi daftar dekat Isaniah lah, dekat Universiti Unisham ni. Dalam jalanan sampai dekat tol, saya pun tanya dia, Kak minat apa sebenarnya nak mengaji ni? Dia kata kalau ikut dia minat akaun. Oh. Daripada nak pergi Unisham, nak ambil syariah ni, nak sama syariah, terus pergi ke UUM. Nak pergi tanya sebab dia minat. Yalah, kita kena tengok yang dia minat. Tengok minat. Kita hormat dah kan. Betul. Kehendak dia. Tu yang boleh pergi Sintok tu. Itulah hari yang Ustaz pergi Sintok kami main. Pergi Sintok, cek dia punya apa atau untuk Point dah. muat apa atau Muat. English tu. Oh, English tu Ah. dah mati tarikh. Ya Allahu Akbar. Jadi tak apa, alhamdulillah dia kata senang saya buat keputusan sekarang ni. Saya dah tak layak nak mengaji akaun. Senang buat keputusan. Terus pergi sambung syariah. Senang. Tu cerita dia. Tu saya minta maaf.